Hai hai hai, jumpa lagi bersama Cikgu Nurul dalam pecutan akhir Matematik Tambahan SPM 2022 berdasarkan modul topikal soalan percubaan SPM 2022, topik tingkatan 4, fungsi kuadratik. Okey, berikut adalah modul yang kita gunakan dalam perbincangan untuk pecutan akhir SPM 2022. Soalan 1. Okey, murid-murid, berdasarkan soalan 1 ya daripada soalan percubaan SPM Negeri Sembilan tahun 2022, kertas 1, soalan 5. Okey, kita baca, kalau boleh kita highlight. Jangan bagi kamu baca soalan tanpa conteng apa-apa. Okey, jadi kita kena baca, conteng apa yang patut, keluarkan maklumat yang patut, baru kita ada idea. Cari punca-punca ataupun root sebagi quadratic equation, iaitu persamaan kuadratik x square tolak kx tambah 4 dalam sebutan k. Jadi kita nak cari punca. Okey murid-murid, kita nak cari punca-punca ni sebenarnya ada 3 tau, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah faktor. Faktor yang macam ni yang kita masuk dalam EQN tu. Okey, cara yang kedua adalah penyempurnaan kuasa 2 dan cara yang ketiga guna rumus. Rumus yang ini, x negatif b plus minus b kuasa 2 tolak 4ac zaz, okey, square root 2a. Jadi ada 3 Yang pertama faktor, kedua completing square ataupun penyempurnaan kuasa 2 dan yang ketiga adalah rumus. Tapi sekarang dia suruh cari punca. Punca adalah root. Okey, root. Punca tu adalah sebenarnya nilai x. Okey, disebabkan persamaan yang diberi x kuasa 2 tolak kx tambah 4 sama dengan kosong, kalau kita nak guna faktor, kalau kita nak guna faktor yang ini, kita nak masuk dalam EQN calculator kan. Jadi A kita di sini kalau kita lihat, A kita 1. Okay, B kita adalah negatif K dan C kita adalah 4. Macam mana kita nak masukkan dalam kalkulator yang EQN tu daripada B kita negatif K? Jadi, kita gunakan rumus. Okay, macam tu. Jadi, kita kena tahulah, nak cari root ada 3 benda. Jadi, kita tengok daripada 3 benda tu mana yang paling sesuai. Jadi, cikgu guna rumus lah. Sebab rumus paling mudah kita nak replace nilai A, B dan C tu. Jadi, cikgu pun replace lah. Di mana X sama dengan negatif B. Tengok, apabila kita nak replacekan sesuatu nilai, gantikan sesuatu nilai, pastikan kamu buat bracket. Plus minus negatif K kuasa 2 tolak 4. A kita 1, C kita adalah 4. Square root, lepas tu per 2A. 2A. Okey, dekat sini hati-hati kita dapat positif K plus minus K kuasa 2 tolak 6 lah. Zaz. Yeay, kita dapatlah ini. Jadi, kita punya working step setakat ni je. Kita tak boleh ringkaskan dah. Jadi, setakat situ saja working step kita. Jadi, yang pertama, pastikan kamu masukkan betul dalam kita punya rumus dan kamu kembangkan dan ringkaskan paling mudah. Jadi, kita dapat macam ni. Selesai. Ini sahaja jawapan kita. Sebab di situ ada 2 markah kan? Okey, jom kita lihat pula untuk soalan B. Okey, soalan B. Rajah 4 menunjukkan 2 graf fungsi kuadratik. Okey, yang diberi yang pertama adalah fungsi f dan yang kedua adalah fungsi g. Okey, dekat situ ada 2 graf yang bersilang pada satu titik yang sama iaitu 3, 1. Okey, nyatakan julat A dalam sebutan P. Okey, murid-murid, julat A dalam sebutan P. Kita tahu graf kita ni, graf kita ni adalah bentuk senyum. Bentuk senyum. Okey, kita tengok bentuk graf. Yang mula-mula kita kena tahu ciri-ciri. Okey, bentuk graf kita adalah senyum. Okey, senyum, tetapi perkataan yang lebih bagus kita gunakan senyum tu untuk yang kita faham. Tapi secara faktanya, kita kena tulis bentuk minimum. Okey, minimum. Okey, macam mana kita nak tahu ia bentuk minimum? Dia senyum lah. Jadi, bila bentuk minimum, kita punya nilai A. Nilai A kita dekat sini. Nilai P kita, nilai A kita ni. Nilai A kita ni mesti lebih besar daripada kosong. Okey, mesti lebih besar daripada kosong. Jadi, macam mana kita nak buat julat A ataupun range of A in terms of P? Jadi, A tu tak boleh kosong. Okey, bila A tu kosong, tengok
Gx sama dengan P X tolak 3 kuasa 2 tambah 1. Okey, bila P tu kosong, habislah, hapuslah kat sini, tak adalah. Tak adalah fungsi kuadratik kita. Jadi P tak boleh sama dengan kosong. Okey, lepas tu P pula mesti lebih besar daripada kosong, menunjukkan dia adalah positif. Jadi range P adalah di antara kosong. Okey, kejap. Okey, jadi nilai P ni kita tak tahu apa, jadi nilai P lah. P tu mesti lebih besar daripada kosong kan? Okey, maksudnya nilai A kita ni mesti di antara kosong hingga P. Jadi P itu adalah lebih besar daripada kosong. Jadi itulah jawapan kita untuk yang pertama. Range untuk A. Okey. Jadi kita kena tahulah nilai P tu mestilah positif dan tak boleh sama dengan kosong. Okey. Jadi kita letaklah begini. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua, tulis fungsi kuadratik gx yang baru jika graf kuadratik gx bergerak 5 unit ke kiri. Okey, murid-murid, cikgu tulis semula persamaan ya. Okey, di mana gx sama dengan P X tolak 3 kuasa 2 tambah 1. Yang penting kamu kena tahu ciri-ciri bentuk vertex ni. A ataupun P ini menunjukkan kelebaran graf. Kelebaran graf sama ada dia bertambah ataupun berkurang. Okey, di dalam bahagian ini dia menunjukkan pergerakan kiri atau kanan graf. Dan yang selepas bracket tu nilai minimum maksimum ni, okey, disebabkan kita positif, jadi kita panggil nilai minimum lah. Nilai minimum ni menunjukkan pergerakan atas atau bawah graf. Okey, disebabkan dia menyatakan bergerak 5 unit ke kiri, kiri dan kanan, kita fokus pada ini. Okey, kita fokus pada persamaan paksi simetri, kiri atau kanan. Jadi daripada sini, persamaan paksi simetri kita adalah X sama dengan 3. Macam mana dapat X sama dengan 3 tu? X tolak 3 sama dengan kosong, jadi X sama dengan 3. Jadi apabila dia berkata bergerak 5 unit ke kiri, maksudnya bergerak 5 unit ke kiri, maksudnya kiri tu negatif 5 lah ke kiri. Ke kiri 5 kali maksudnya persamaan paksi simetri kita bergerak ke kiri tambah negatif 5. Jadi kita akan dapat negatif 2. Jadi persamaan paksi simetri kita adalah X sama dengan negatif 2. Jadi apakah persamaan yang baru bagi kita punya graf ni adalah Gx sama dengan P. Bila X tolak 2 masuk dalam bracket jadi X tambah 2 kuasa 2 tambah 1. Inilah persamaan ini adalah persamaan fungsi kuadratik yang baru jika bergerak 5 unit ke kiri. Macam tu ya. Seterusnya kita tengok soalan C. Diberi bahawa satu garis lurus, Y sama dengan MX tolak 3 menyilang pada lengkung ini. Pada dua titik yang berlainan, cari julat M. Murid-murid, apabila perkataan dia kata menyilang ataupun silang. Bila silang, kita menggunakan serentak. Ataupun silang ataupun simultaneous. Jadi kita menggunakan persamaan serentak. Jadi kita kena gunakan persamaan serentak di mana ini adalah persamaan 1, yang ini adalah persamaan 2. Jadi cikgu tulis dululah supaya kamu lebih jelas di mana Y sama dengan MX tolak 3 ni adalah persamaan 1. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah M ni adalah persamaan 2. Disebabkan dia adalah bersilang, silang adalah serentak, menggunakan persamaan serentak. Cikgu gantikan 2 dalam 1. 1 dalam 2 pun boleh, mana-mana, ikut kamu. Jadi X square tolak 3X tambah M sama dengan MX tolak 3. Di situ. Jadi di sini murid-murid, kita lihat, pastikan kita tukar kepada bentuk am. Tukar kepada bentuk am, X kuasa 2 tolak 3X tolak MX tambah M tambah 3 sama dengan
kosong. Jadi, kita tengok di sini. Okey, kita lihat kita punya sebutan X ada 2. Okey, kalau bentuk X square, contohnya AX square tambah BX tambah C. X tu ada 1. Jadi, kita kena faktor lah. Kita kena faktor. Jadi, cikgu buat macam ni. X kuasa 2 tambah, kalau faktor, cikgu suka buat bracket dulu, letak terus X kat luar. Dah keluar X, tinggal negatif 3. Dah keluar X, tinggal negatif M. Jadi, tambah M tambah 3 sama dengan kosong. Okey, murid-murid. Okey, sekarang, itu maklumat yang pertama. Kalau kita lihat yang kedua, dia bersilang pada 2 titik yang berlainan. 2 titik yang berbeza. Bila 2 titik yang berbeza ataupun different point, two different point, jadi kita punya keyword adalah ataupun rumus yang terlibat ataupun diskriminan ataupun pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC more than 0 ataupun lebih besar daripada kosong. Jadi murid-murid, apabila ada B kuasa 2 tolak 4 AC tertinggal C cikgu, jadi kita kena ada A, B dan C. Jadi daripada bentuk tadi kita keluarkan A kita 1, B kita adalah negatif 3 tolak M dan C kita adalah M tambah 3. Jadi, apa kata kita replacekan dalam pembeza layan ataupun diskriminan yang kita dapat tadi. Cikgu buat semula di sini. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Jadi, cikgu ganti. Tengok, bila cikgu ganti, kamu lihat ya, cikgu buat bracket dekat sini. Negatif 4A, 1, C sini adalah M tambah 3. Apa-apa pun masuk dalam rumus berhati-hati. Okey, kalau betul ABC kamu, kalau betul kamu masuk dalam rumus, insya-Allah kamu ada markah apabila kamu masukkan nilai di dalam pembeza layan ataupun diskriminan kita. Okey, sampai di sini, kamu hati-hati. Okey, hati-hati di sini. Sini jangan melakukan kesilapan bila kita nak kembang, bila kita nak expand kat situ. Bila kita nak expand, kita akan dapat 9. Okey, negatif 3 darab negatif M, positif 3M. Jadi, positif 6M tambah M square. Dekat sini kalau kamu keliru, kita darab satu persatu dulu macam ni. Buat satu-satu. Kita jangan tamak, relax je. Kita buat satu persatu. Dan seterusnya baru kita kembangkan. 9 tambah 6M tambah M square tolak 4M tolak 12 lebih besar daripada kosong. Macam tu. Jadi di sini cikgu susun lah. Kita susun M square 6M tolak 4M kita ada 2M. Jadi 9 tolak 12 negatif 3. Begini. Jadi kita dah mendapat seperti fungsi kuadratik ataupun ketaksamaan kuadratik lah. Okey, jadi kita boleh faktor lah. Okey, kamu faktorkan, kamu masuk dalam EQN tau. Bila kamu masuk dalam EQN, kamu dapat M kamu adalah negatif 3 dan 1. Tapi ini bukan jawapan. Ini adalah bukan jawapan. Sebab kita adalah julat. Ataupun ada tanda ketaksamaan. Bila ada tanda ketaksamaan, jawapan kita tak boleh ada tanda equal sama dengan. Jadi, kamu keluar je M sama dengan negatif 3 dan 1 itu sebagai panduan. Okey, jadi terus kita masuk dalam bracket di mana M tambah 3, M tolak 1. Jadi seterusnya apakah langkah yang seterusnya? Apabila ada ketaksamaan, okey, kamu tengok, kamu lihat ya, cikgu buat dalam bentuk bentuk general form. Okey, general form di mana M kita mesti positif dan paling ringkas kan. Okey, bila dah positif, sebab itulah kita punya graf sentiasa senyum. Senyum. Lepas tu cikgu buat persilangan dengan X. Jadi, inilah nilai X kita, root kita tadi. Negatif 3, sini adalah 1. Okey, kita fokus pada inequalities kita ataupun tanda ketaksamaan adalah lebih besar. Apabila lebih besar, kita lorek bahagian atas. Orang besar-besar ni adalah orang atasan, duduk atas. Jadi ada 2 tempat lorek bermaksud ada 2 jawapan. Ada 2 tempat lorek kan? Jadi ada 2 jawapan untuk X. Maksudnya X berada di kiri dan X berada di kanan. Okey, jadi apabila X berada di kiri negatif 3, maksudnya X, okey, kamu punya tanda ketaksamaan tu pandang kiri. Negatif 3. Dan
X ni berada di kanan. 1, maksudnya X pandang kanan. Dia punya tanda ketaksamaan tu. Pandang 1. Pandang 1. Lebih besar daripada 1. Jadi inilah jawapan kita. Ini baru jawapan yang betul. Okey, selesai soalan 1. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dengan Cikgu Nurul. Bye-bye.